Lah jangan bising nak makan mangga ni. Ada lagu tak? Ada lagu tak? Power on. Music. Ya. Dah. Ya. Moses FM. Semakin aku kenali, semakin aku mengerti mengapa dia insan yang pertama kan mengetuk pintu syurga, kerana hayatnya dipenuhi duri dan luka, hidup sendiri tanpa saudara, tanpa emas bermata. Namun hadirnya kabar menentuhi segala minat, rela memilih jalan yang payah hanya kerana Allah. Mangga Samboy. Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar semua? Semakin aku mengerti, bukan mudah Kota Baru sedang dilanda hujan ya. Hujan lebat. mudah melangkah ke syurga, kerana ku sedari diriku bukan seorang nabi yang Mangga beli kat berada-berada yang jual kat traffic light KSN. dari segala dosa. Mangga ni beli kat berada yang jual kat traffic light ke? Ha? Ah betul. Kak Ina yang beli bukan saya, salahkan dia. Ada orang tanya. Mangga beli kat orang yang jual kat traffic light tu ke? Dia betul. Kak Ina memang selalu support business dia orang. Walaupun dia orang tu membahayakan diri katanya. Waalaikumsalam Falisha. Masya Allah. Ya Allah, panasnya kopi ni, anak ayah buat kopi. Okey, petang ni kita tak ada topik. Korang tanya, saya jawab. Awak ini anak M macam gitu ha? Sorry. Ini anak M tu kadang-kadang insan biasa, tak lepas dari salah dan lupa. Namun hatiku Asal kau jangan masak ada pedas-pedas tau. Pedas-pedas. keredoan dan syurga. asam ni. Pedas.
Biasa masin masapnya Ada cili. manis-manis. Ada cili. Wow. Makan apa tu, Be? Oh, pakai toothpick. Makan paus lemak. Orang sini oyak. Paus lemak. Paus lemak. Oh, tegak ah. Paus lemak tu maksudnya mangga. Dia potong-potong. Mangga ni dia tak masak. Dia kurang masak. Dia mangga yang belum masak. Tapi rangup, lemak dan sederhana masak. Masak-masak tawar manis. Kalau hatimu tak pernah tenang, lebih baik lari ke sederhana, tetapi hati bahagia. Macam Jawa bunyi kecek Kelantan. Jawa tu Ina Naim. Kawin bukan Jawa, kawin orang Kedah. Kawin ni asal Kedah kau dia. Demo jangan duk buat pasal. Kau nak pergi ambil laksa tak? Akan miskin takkan apa-apa, orang yang ikhlas menderma. Allah janjikan pahala, Allah janjikan syurga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau ditakdirkan kaya, jadilah jutawan pemurah. Kalau memang tidak kaya, sabarlah, bersyukurlah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, itu dia lagu Jutawan Pemurah, salah sebuah lagu yang dimuatkan dalam album Sulung Bismillah. Kalau anda sukakan lagu tadi ataupun nak memilikinya di handphone anda, hubungi kami di 010-276-9675 untuk membuat tempahan. Kami akan hantarkan, setelah anda membuat pembayaran, kami akan hantarkan terus 10 track lagu yang dimuatkan dalam album Bismillah terus ke telefon bimbit anda. Hubungi kami di 010-276-9675 semestinya. Bosus FM, beriman dan bertakwa. Okey, SS pun telah duduk dan di tangan SS ada semangkuk laksa Ina Naim ya. Jadi kita nak terus bacakan komen-komen anda sebelum saya lepas kita menghirup kopi ni, kopi bukit ni, garam bukit. Bismillah. Dapnya bahang. Action tu kena over sikit kan. Kita nak bacakan komen anda. Lah, orang Kedah ke? Suruh. Hang pasal apa hang tak tahu ah? Hang ni semua benda hang tak tahu. Geram betul lah SS. Syauki ni lah. Yang dia tahu apa? Baca khutbah. Lepas tu yang dia tahu bodek kerajaan. Lawak ya. Dah. SS tahu hang memang pencinta negara kan. Okey, SS sebenarnya untuk orang yang tak tahu lagi lah. Tak penting pun tahu sebenarnya, tapi kalau orang tak tahu ni, dia suka buat spekulasi tau. Dan kadang-kadang dia jadi macam salah sangka tau. SS, mak ayah SS, orang Kedah. Mak SS asal Kok Diang, geng Mok Chun. Mok Chun tu geng mak SS, bukan mak SS geng Mok Chun. Mok Chun tu tak tahu dia asal mana apa sebenarnya. Okey, Kok Diang, Batu 20. Dekat dengan Megat Dewa. Apa tahu Megat Dewa mana? Megat Dewa tu dia atas sikit daripada kampung Pulau Pak Ubin.
Padang Perau. Kan? Lepas tu depan sikit kita jalan tu, kita akan jumpa tunjang, jitra apa semua. Okey, tu mak. Arwah mendengar, tak ada dah. Ayah SS Saad S-A-A-D, bukan S-A-A-T. Hampa kena faham tu. Saat yang T tu saat rokok, haram. Tapi tetap ramai orang Islam menghisapnya. Okey? Nampak tak betapa lahabaunya dia orang. Astagfirullah. Yalah, benda haram dah tahu dah buat juga, maknanya salah lah kan. Diminta bertaubat segera Okey, ayah SS Sa'ad bin Jamaluddin, arwah mendengar, tak ada dah. Asal Kampung Jeram, Tunjang, Jitra Kedah. Asalnya tu. Pun dah meninggal. Jadi belum makan yang tu. Bila mak ayah SS menikah, beberapa tahun lepas pernikahan tu, mereka berhijrah ke Pahang. Pada tahun 1980, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 20 bilion. Bukan. Saya melawak ya. Tanggal 12 Oktober 1980, maka lahirlah seorang anak yang hebat, yang kacak, comel, diberi nama Muhammad Suhaimi bin Sa'ad. Makanan. Dia ni memang lain pada lain, pelik pada orang. SS lahir di Felda Tementi, Teriang, Pahang. Sekarang ni dalam jajahan Bera, daerah Bera, Ismail Sabri. Masa SS menikah dengan Ina Naim tu, tahun 2007, bapa kepada Daffy tu, Daffy AF tu, dia mai, tapi Daffy tak mai. Daffy memang gerai kau Bapa dia mai dengan wakil depa dan sama-samalah menjayakan, memeriahkan majlis perkahwinan SS dengan Ina Naim. Masa hampa menikah siapa mai? Syauqi, masa hampa menikah siapa mai? Ismail Sabri ada mai? Tak ada, hantuk sombong. Madi. Muhyiddin Yassin? Belum tentu SS lahir di Pahang, belajar di Pahang, sekolah, SS sekolah, yang tak sekolah tu anak-anak aku. Sempat masuk mak tahfiz kejap. Lepas tu menyambung pelajaran ke UIA, Petaling Jaya dan Gombak. Lepas tu saya rasa macam UIA ni macam low class lah. Ya Allah, gila dia menghina institusi pendidikan. Tak pergi viral pula kan. Saya rasa macam UIA ni tak best lah. Macam UIA tu best, pelajar-pelajar dia banyak yang tak best. So saya ambil keputusan untuk terus menyanyi dan berhenti belajar. Ini setahap angkasawan, mufti semua ni tak habis belajar tau. Kalau habis belajar, hang bayangkan kalau SS ada degree, SS sampai tahun 2 SS stop. Apa bayangkan kalau SS ada degree, ada PhD, macam mana level SS tu? Sampai ISS tu kelip mata je. Sebab tu hang jangan main SS. Cik macam bagus Ingat orang Pahang. Ni bahasa apa ni? Coki, dah makan ubat dah? Okey, kita nak baca komen daripada Apa? Biarin. daripada siapa? Itulah. Tu dia dah macam penyampai radio. Ya, kita mesti wujudkan satu suasana ataupun persekitaran ataupun mood yang berbeza-beza ya. Tidak semestinya kita bercakap secara santai saja. Ada masanya kita mungkin bergaya sebagai seorang DJ ya, ataupun seorang pelakon, penyanyi terkenal dan sebagainya. So kita tidaklah menjadi orang yang stereotype ataupun hanya ada satu kelebihan saja. Okey, kita nak bacakan lagi komen-komen anda, komen-komen yang belum tentu bagus ya. Senang banyak kita tak ada kat sini. Okey. Lah, orang Kedah kau.
Dah baca dah tadi komen ni ya. Jadi pada tahun 1999 SS telah melanjutkan pelajaran ke UIA di Petaling Jaya, kemudian SS menetap di sana dan mula menyanyi, berkecimpung dalam bidang nyanyian dan juga industri muzik. Meluat kan? Meluat tak? Okey, kemudian saya menetap di sana hampir 15 tahun. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam Maulani. Ubat nyamuk. Ubat nyamuk. Hang makan ubat nyamuk campur dengan ketum. Astagfirullah. Okey, ada seorang ni tanya, Harun Rashid tanyakan soalan yang memang saya dah nanti-nantikan soalan ni. SS macam mana nak maintain handsome? Tolong ambil sikit ayah Sat. Syauki, ada orang pernah tanya kau soalan tu? Kau jawab jujur. Ada tak orang tanya kau macam mana cara nak maintain handsome? Tak ada. Tak payah bohong lah Syauki. Tak payah nak bedek lah. Tak ada orang tanya kau soalan tu. Sebab kau kena faham maksud dia apa. Sebab apa? Ayah saya dulu masa dia muda-muda, dia pergi jalan tau. Masa tu dia tak pakai kepiah lagi. Lepas umur 40 baru dia pakai kepiah. Pergi jalan, sikat ni buh dalam poket belakang tu. Aku meluat lah tengok. Tapi sebab ayah kan, takkan kita nak meluat ayah sendiri tak? Bila dia keluar kereta je, dia pun sikat rambut dia. SS masa darjah 1 dah pakai kepiah dah. Jadi SS tak perlu sikat rambut. Tapi SS macam dalam hati SS macam, ayah aku ni cinta dunianya cara dia tu. Tapi masa kecil-kecil lah saya fikir gitu kan. Dia memang penyemat. Lepas tu bila Allah bagi hidayah, alhamdulillah umur 40, ayah SS tak sampai 40 kot, dia mula pakai kopiah. Atas pesanan, nasihat, teguran mesra daripada arwah mak saya lah. Arwah mak saya ustazah. Jadi dia tegur lah, abang tu, tak panggil abang, dia suruh pakai kepiah lah kan. Jadi ayah SS sejak 30-an hingga akhir hayat dia dekat umur 70, memang dia orang yang jarang tanggalkan kopiah lah. Memang pergi mana-mana pun pakai kopiah. Bukan macam SS. SS ni masih belajar lagi. Okay, doakan ya. Okay, so saya boleh bagi beberapa tips bagaimana kita nak mengekalkan ya, nak maintainkan kehandsomean kita. Okay, sebenarnya handsome ni Allah bagi dia secara anugerah. Bukan semua Allah buat orang tu handsome kan. Tapi penilaian dia sangat subjektif. Okay, maksudnya ada orang tengok SS ni tak handsome, walaupun itu hakikat dia. Okay, ada orang tengok Syauki dia nampak handsome, orang tengok Harun Rashid ni handsome. Mungkin bagi bini dia, orang yang minat dia kan, orang yang tak minat SS, macam mana handsome pun orang tu, dia tak akan kata handsome. Sebab dia ada penyakit dalam hati dia. Macam Harun Rashid ni orang yang jujur. Benda orang yang handsome, dia cakap handsome. Jadi benda ni anugerah. Tapi kita boleh buat sebenarnya. Boleh orang kata alter, boleh alter lah, boleh buat bagi nampak ni sikit. Mungkin potongan rambut kan. Saya sikat tau, kenin saya ni saya sikat. Janggut sikat, minyakkan. Kemudian kita kena jaga solat, kena mengaji. Semua tu akan bantu tau. Dia akan, bila kita semayang, kita mengaji, Allah bagi kita cahaya tau. Tapi orang, bukan semua orang nampak. Okey, ada satu cerita yang agak kelakar dan dia misteri sikit. Masa kita nak cerita ni, lori pun nak lalu. Okey, anak perempuan SS. Satu malam dia tidur kan, dia tidur dengan adik dia. Tapi mereka tak tidur lagi pukul 11-12 tu. Lampu rumah semua dah tutup. Tiba-tiba dia cerita kat ayah. Dia kata, ayah tahu tak semalam, ni kisah benar Dia kata,
kakak tengok ada satu cahaya macam lintas dekat pintu bilik kakak tu. Lepas tu rupanya bila ayah patah balik, rupanya tu ayah, dia kata. Betul, ni cerita betul ni. Ada orang cerita tu ada lagi. Dia kata, masa abang dengan Aman lintas kat bilik tu, dalam gelap tu, kakak tak nampak cahaya pun. Tapi bila kakak tengok ada cahaya lalu, kakak pun nak tengok, apa tu? Kakak pun tengok, kan, rupanya ayah yang lalu, dia kata. Dalam kegelapan tu, macam ada satu cahaya lintas. Rupanya tu ayah, dia kata. Pasal apa kan? Jadi SS sekadar cerita. Jadi SS taklah rasa SS ni orang soleh ke, alim ke, warak ke, wali ke, apa ke, tak pernah rasa pun. SS tahulah diri SS. SS tahu dosa-dosa SS. Tapi bila dia cerita macam tu, SS cakap macam ni, masa tu ayah pegang handphone kot. Tak. Dia menafikan lah, dia kata. Tapi memang kalau dalam gelap, kalau ayah lalu, kakak nampak tu situ, dia kata. Terutama malam lah. Sebab ayah pun tak berapa nak cerah sangat kan. Jadi ayah kata, Alhamdulillah lah, mudah-mudahan itu adalah cahaya-cahaya yang kita buat baik kan. Semayang, ambil wuduk, kita mengaji kan. Memang Nabi kata Allah akan bagi cahaya. Nabi pun minta, Nabi ajak doa untuk supaya Allah berikan kita cahaya kan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, dalam hati kita, dekat tubuh badan kita, kanan, kiri kita, atas, bawah, depan, belakang, dan jadikanlah kita ni cahaya. Ada sahabat cerita, sahabat yang Allah jadikan muka dia, dahi dia tu ada cahaya tau, sampai dia terpaksa minta doa pada Allah supaya tutup ataupun alihkan cahaya tu. Ini cerita tajuk cahaya lah, lain. Okey, sebenarnya kadang-kadang orang tu bukan dia handsome pun. Sebab handsome ni dia sebab subjektif. Orang ni kata handsome, tak handsome. Ada orang kata Aaron Aziz handsome, ada orang kata Remy Ishak, ada orang suka Izzul Islam, ada yang suka K-pop, ada suka Hindustan kan. Penilaian orang ni tak sama. Tapi kalau orang tu orang yang jaga solat, wuduk, mengaji dia semua, orang Islam kan, walaupun dia tu mungkin gelap sikit, muka dia tu taklah elok sangat, tapi bila Allah bagi cahaya, orang-orang yang soleh, yang baik, yang beriman juga akan nampak dia ni macam orang yang nampak elok. Ini rahsia saya nak bagi kita tahu kat apa. Okey? Allah bagi nampak gitu. Memang ada orang boleh nampak, ada orang tak boleh nampak. SS kenal banyak ustaz-ustaz yang jenis kulit gelap sikit kan, badan berisi sikit, tapi dekat muka dia kita nampak ada cahaya. Malah ramai orang yang orang kata handsome, kacak, hidung mancung, putih, tapi kita tengok muka dia tak ada seri. Kita tengok dia macam okey lah, handsome lah hidung, tapi tak nampak seri tu, cahaya tu Allah tak bagi. Orang kapiak ramai macam tu. Orang putih kan, orang putih, dia putih, hidung mancung, mata biru, hijau, kelabu apa semua, tapi handsome lah boleh, tapi nak nampak macam ada cahaya nur tu tak ada. Kecuali dia memang orang Islam, orang putih yang Islam, Muslim, mungkin Allah bagi kat dia benda tu. Okey. Jadi nak kekalkan kehandsoman ni benda yang subjektif, yang tak tahulah, Allah alam. Tapi tak semua orang yang kita rasa handsome tu pada mata orang lain handsome. Jadi kita jangan eager sangat nak suruh orang kata kita handsome. Yang penting bagi Allah kata kita handsome. Itu yang saya cuba buat. Jaga solat semampu mungkin, bangun tahajud semampu yang boleh. Wuduk tu betul-betul ambil wuduk tu. Banyak saya tengok orang kan, wuduk dia tak betul pun. Bukan kita nak kata kita ni alim paling betul. Tapi ramai saya tengok, ustaz pun ramai yang ambil wuduk. Saya tengok, Allah, ustaz ke macam ni ambil wuduk? Tak sama langsung, tak ikut langsung Nabi. Saya tak tahu dia belajar kat siapa, tapi orang panggil dia ustaz lah, pakai kepiah selalu. Sebab tu saya pesan kat anak-anak, jangan eager, jangan harap, jangan duk ketagih sangat nak orang kita panggil kita ni ustaz, alim, maulana, syekh ke apa ke. Tak payah. Yang penting kita buat bagi betul. Kita cari ilmu, kita amal. Itu lagi penting.
Biar Allah nampak kita ni orang baik, orang soleh, orang alim, orang yang betul. Manusia kata kita gila ke, bodoh, tersesat ke, syok sendiri ke, SS apa penunggang agama ke tu, itu bukan masalah kita. Saya selalu cakap ke anak-anak, tak payah harap jadi orang yang jadi ustaz ke, syekh ke, ulama, tak. Sebab ustaz ni macam-macam, syekh macam-macam, ulama ni macam-macam. Jadilah orang yang alim, yang ada ilmu, yang amil, yang selalu beramal, dan orang yang soleh di mata pandang Allah. Pandangan mata Allah. Itu lafziah lah. Lagi hampa kata aku kata Allah ada mata pula kan. Payah juga orang kita ni. Okay. So, apa yang saya buat ialah saya belajar ikut Nabi. Sebab Nabi lah makhluk dan lelaki paling handsome. Di dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Nabi buat apa? Nabi bangun tahajud. Saya belajar bangun tahajud. Walaupun tobat, pemalas gila. Saya belajar lah bangun juga. Belajar walaupun banyak dosa ke, malas ke, mengantuk ke. Saya belajar buat juga. Dan SS gerak anak-anak SS. Bangun semua. Yang 7 tahun tu pun bangun tahajud belajar. 2 rakaat pun buat. Nabi kata bila orang tu bangun tahajud, Allah bagi nur, cahaya dekat muka dia. Walaupun gigi dia jarang, tapi orang tetap nampak dia. Tetap ada orang yang nampak dia handsome. Kan? Okey. Lagi, wuduk ambil betul-betul. Wuduk ni kita bersuci tau. Bukan sucikan muka kita. Bukan suci basuh tangan tu nak bagi bersih tangan tak. Itu mandi. Mandi, basuh, gosok, apa sabun apa kan. Pencuci muka semua kan. Wuduk ni untuk spiritual kita, jiwa kita, dalaman kita. Yalah kalau kita nak ikutkan kita, saya baru lepas mandi nak ambil wuduk buat apa? Saya dah bersih dah, sabun semua kan, gigi gosok semua, ubat gigi penuh. No, bukan. Wuduk tu ialah cara kita sucikan, menyucikan jiwa kita. Jiwa yang dalam tu, dia ada jiwa raga kan. Raga ni kita bahasa Melayu raga kan, kita buah barang apa kan, buah kain, buah barang-barang apa raga kan. Jiwa tu yang dalam tu. Yang dalam tu yang kita nak jaga tu. Sebab tu hampa tengok SS muka macam umur 41. Tapi cara dia ni macam perasaan orang muda. Sebab jiwa SS muda. Walaupun kena kecam siang malam, tapi boleh tersenyum, nampak tenang kan. Nampak macam, tak ada nampak dia ni macam kusuk masai sangat. Adalah kadang-kadang tu tak sikat rambut tu kan. Tapi maksudnya boleh duduk bersembang, buat live apa semua lah kan. Kalau kita jenis orang yang murung, orang yang koyak tisu, kita tak boleh buat live-live macam ni, buat lawak-lawak, mana boleh kan. Jadi penting kita jaga jiwa yang dalam tu. Jiwa dan raga buktikanlah pada nusa bangsa. Okey, lagi. Bila Nabi buat apa, saya tahu je Nabi buat benda tu, saya akan belajar buat. Walaupun saya tak minat. Contoh, Nabi kata bila Nabi siap mandi apa kan, Nabi nak tidur ke, dia akan sapu tau minyak zaitun kat rambut dia, kat muka dia. Dan Nabi suruh minum minyak zaitun ni. Saya buat. Walaupun minyak zaitun ni seriously saya cakap tak sedap. Dia payau, tawak, pahit macam tu. Tapi sebab Nabi buat, saya belajar buat. Dan mudah-mudahan Allah sayanglah SS. Nabi sayang SS. Sebab saya ikut cara dia. Belajar ikut. Bukannya bagus sangat, tapi baru nak belajar lah. Jadi saya pun ajak anak-anak saya buat macam tu juga. Okay. Nabi kata dia sikat rambut. Saya sikat rambut. Ada orang dia tak sikat rambut, tak minat. Dia biar gitu je, guna jari-jari gitu ya. Okay. So kita ada sikat kita kan. Sikat pun tak sama dengan orang tau. Sikat kayu tau. Bukan sikat plastik ke, sikat besi ke. Sikat kayu ni. Dekat, saya rasa ni dah dekat lebih 10 tahun sikat ni saya beli. Tapi Alhamdulillah Allah masih jaga dia. Mungkin kayu dia kayu yang jenis kualiti kan.
Dan SF pun jaga tak bagi jatuh kayu. Kalau jatuh mungkin pecah, patah kan. Okey. Lagi, Nabi kata dia kurang makan. Nabi ni memang kalau dia tak kata pun kita tahulah, dia makan kurang. Bila kita makan ni sebenarnya untuk nak tegak-tegakkan tulang kan. Nak bagi ada tenaga je. Bila dia lebih muatan macam lori kan. Kita letak barang sikit, dia pi laju sebab barang kurang. Laju kan. Tapi bila kita letak cukup-cukup, dia balance, dia stabil. Itu perumpamaan lah. Katakan kereta patutnya naik 4 orang, kita naik seorang, dia laju sikit lah sebab kita seorang je. Beban dia, muatan dia tu kurang kan. Tapi bila kita naik 4 orang, dia stabil loh. Sebab dia buat memang untuk BDM dia, BDM dia memang macam tu, 4 orang. Tapi bila kita naik 8 orang contohnya, dia masalah. Dia akan jadi tayar tu makin ke bawah kan. Mungkin besi-besi spring apa benda tu dia akan terkesan. Macam itulah badan kita, perut kita. Makan ni untuk sepatutnya cukup-cukup ya, untuk bagi tenaga untuk apa. Bila lebih, dia boleh jadi haram. Sebab Allah kata makanlah, minumlah dan jangan membazir. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih, jangan melampau. Macam itulah badan kita ni. Nabi dia makan, kita tengok kan, dia ingat kita baca sejarah Nabi, dia makan kurma sebiji, 3 biji, 7 biji. Kalau kita lagi tak rasa kenyang, tu kan, tak berhenti, dia susu segelas, madu sikit, ayat kosong sikit kan. Nabi kan tenaga. Sebab tu Nabi dia cakap, kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah tu, dia perut dia macam batu-batu yang tersusun. SF pun duk ikhtiar lah, nak bagi ada jadi batu sikit kan. Ini apa, batu sungai seketui je kita kan. Laki dah ni lah. Sebab apa? Makan banyak, puasa malas, main banyak kan. Jadi banyak angin, tak jaga pemakanan, solat pun, rukuk pun sat kan. Rukuk kena lama tau orang lelaki. Rukuk, sujud kena lama. Dan jauhkan perut tu, sunat kita jauhkan daripada paha tu. Angkat perut tu, baru dia jadi satu senaman, macam satu pergerakan yang boleh cantikkanlah perut kita kan. Tak adalah perut lagi tinggi pada dada. Jadi benda-benda tu akan membantu memperelokkan badan kita. SS Alhamdulillah, bukan nak bangga ke nak riak tak. SS ceritalah bila orang tanya kan. Sejak SS kahwin dengan Kak Ina 15 tahun lepas, berat SS sampai hari ni 63 kilo. Alhamdulillah. Jaga makan. SS bersenam. Dan SS tak suka fikir masalah. Besar mana pun masalah tu, kita fokus pada solusi. Bukan duk fikir orang kecam aku, kenapa orang kata kat aku, kenapa orang kata aku gila, kenapa orang fitnah aku, kenapa apa depa ni tak tahu kod dosa ke. Bukan tu. Kita nak buat macam mana bagi kita solusi dia apa? Delete, block, jangan baca, jangan tengok, jangan layan, jangan lawan. Itu solusi. Okey. So panjang sangat ni nak jawab tajuk ni. Baru satu soalan ya, pasal handsome tu tak habis lagi sebenarnya. Tapi sebab azan dah masuk azan asar, saya break dulu. Okey, nah kita break ni, nanti kita sambung balik Jom. Kita pergi ambil semayang cantik-cantik. Gosok gigi, bersugi dulu. Ambil semayang jemaah, rapat-rapat, rapatkan soft, bagi khusyuk. Minta doa, minta hidayah, minta kebaikan, minta Allah bagi faham ilmu dan kebenaran di sisi Allah. Jom. Assalamualaikum.